Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung modul kecemerlangan SPM, SMKA dan SABK 2021. So cikgu akan bincang 5 soalan dah. Okey, sebelum tu terima kasih kepada follower cikgu terima kasih yang telah like, subscribe. Okey, semoga pelajar akan terus menang. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, pelajar 1 menunjukkan nombor plate bagi kereta Hayati. Nombor plate tersebut dalam asas 7. Okey, asas 7. Nyatakan nombor plate tersebut dalam asas 10. Okey, soalan mudah ni soalan mudah. So macam mana nak tukar asas 7 kepada asas 10? So kita ada 1053 asas 7 nak tukar pada asas 10. So 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. So 1 darab dengan 7 kuasa 3. Okey, 7 kuasa 3. Okey, so akan dapat 343 lah. 343 darab 1, so 343 343. So 7 kuasa 2 49 darab 0 0 lah habis. So kita tambah 7 kuasa 1 7 lah. 7 kali 5 35. Okey, 7 kuasa 0 yang ni pelajar take note apa sahaja dikuasakan dengan 0 mesti nilai dia 1. Okey, so kat sini 7 kuasa 0, so 1 dah. 1 kali 3 3. Okey, so kita tambah semua sekali. 343 tambah 35 tambah dengan 3. So pelajar akan dapat jawapan 381. So 381 ni nombor plate dia lah. Nombor plate dia. So 381. Okey, settle soalan yang pertama. Mudah je Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni fungsi kuadratik. Okey, dalam tajuk fungsi kuadratik ni 4 perkara pelajar kena tahu lah. So cikgu recall balik. Okey, 4 perkara pelajar kena tahu. So cikgu ulang balik. Nombor 1, bentuk graf. Okey, nombor 2, kita kena tahu pintasan Y. Pintasan Y. So nombor 3, pelajar kena tahu pintasan X. Dan yang keempat, paksi simetri lah. Paksi simetri. Okey, paksi simetri ni kita guna formula tu lah. X sama dengan negatif B per dengan 2A. Okey, so kita tengok bentuk graf dulu yang pertama. So pelajar kena selesaikan yang ni lah. So X kali X, X kuasa 2. Okey, X darab dengan 5. So tolak 5X. Negatif 1 darab X, negatif X. Negatif 1 darab dengan 5. So kita dapat 5. So dekat sini pelajar akan dapat X tolak 6X tambah 5. Okey, ni fungsi F Fx. Okey, so bila dah dapat macam ni, nombor 1 kita nak bentuk graf. Bentuk graf ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. Kalau A dia ni positif, graf dia senyum. Ni graf dia senyum Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pintasan. Bukan soalan yang kedua, perkara yang kedua pelajar kena tahu pintasan Y. Pintasan Y ni kita dapat daripada C lah. So garis yang memotong pada paksi Y. So C settle. Okey, pintasan X pelajar kena tekan kalkulator lah. Okey, cikgu tunjuk pintasan X. So kita ada X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 sama dengan 0. So kita selesaikan sama dengan 0. So pelajar just tekan kalkulator sajalah. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator mode equation. So ada satu saja pun boleh ubah. So X dia adalah 1, B dia adalah negatif 6, C dia adalah 5. Okey, so pelajar akan dapat X5
X1. Okey, so X sama dengan 5, X sama dengan 1. So X tolak 5 lah dalam bracket. So yang ni X tolak 1. So titik X ni ada 2. So kita tahu X1 kat sini X1. Ni 1. Yang ni 5. Pelajar tahu, automatik dapat dah. Okey, kita belum baca lagi soalan So kita settle yang ni dulu. Okey, seterusnya paksi simetri. Okey, paksi simetri ni kita guna formula yang ada ni lah. Paksi simetri maksudnya garisan yang memotong di tengah-tengah. Okey, maksudnya dia lipat dua sama. So kita boleh carilah koordinat kat sini. So X sama dengan negatif B. B dia berapa? Negatif 6. So negatif 6 per dengan 2A dia adalah 1 dah. So bila kita selesaikan soalan ni, negatif positif. So 6 bahagi 2 dapat 3. So automatik pelajar akan tahu dekat sini 3. Paksi simetri dia 3. Okey, so settle 4 perkara ni. Baru kita pergi kepada soalan. Okey, berdasarkan rajah di atas, tentukan nilai M. So nilai M kita dah tahu. So M dia X sama dengan 1. So mesti jawab di luar jawapan So X sama dengan 1. Okey, tentukan nilai M. Okey, nyatakan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik. Okey, so kita tahu titik minimum adalah titik yang paling bawah sekali. Okey, yang paling bawah sekali. So sekarang ni kita nak koordinat dia. Okey, macam mana kita nak cari koordinat dia ni? Okey pelajar, so kita tahu fungsi kita dah tahu. Okey, so bila fungsi macam ni, kita dah dapat X dia 3. So confirm lah koordinat dia 3 ni. Koordinat dia 3. So macam mana nak cari koordinat Y? Okey, pelajar boleh pause dulu Pelajar boleh pause dulu, pelajar boleh cuba macam mana nak cari koordinat Y. Okey, pelajar dah ada fungsi ni, pelajar dah ada So pelajar dah ada Y sama dengan X kuasa 2. Okey, tolak 6X tambah dengan 5. Macam mana nak cari Y? Masukkanlah X tu 3. X ni ganti 3. So 3 kuasa 2. Okey, kita tolak dengan 6 darab dengan 3 tambah dengan 5. So dekat sini 9. 9 tolak dengan 18. Okey, tambah 5. So 9 tolak 18 negatif 9. Negatif 9 tambah 5. So pelajar akan dapat negatif 4. So negatif 4. Jawapan dia kat sini. Ni adalah negatif 4. Okey, settle soalan ni. Yang penting pelajar faham kaedah untuk menjawab. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni soalan garis lurus lah. Okey, diberi persamaan garis lurus. So 3X tambah KY sama dengan 8. K itu ialah pemakna lah. Okey, garis AB selari dengan garis yang menyambungkan titik P negatif 16 dan titik Q 53. So kita nak cari garis AB ni sebab dia selari dengan titik 2 ni. So kalau pelajar tak tahu, pelajar just boleh lukis buat koordinat dulu. Lukis gambar dulu, kita fahamkan dulu. So kita ada negatif 16. So dekat sini negatif 1. Ni negatif 1. Okey, negatif 1 ni XY kan. Negatif 1, 6. So kita ada satu titik kat sini. Lepas tu kita ada 5, negatif 3. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5, negatif 3. So dekat sini lah. Okey, cikgu cantumkan kat sini. Okey, so koordinat katalah yang ni P negatif 1, 6. Okey, so dekat sini kita ada Q 5, negatif 3. Okey, so sekarang ni kita nak cari garis lurus AB. Okey, AB ni selari dengan titik ni lah, garis ni. So AB kita tak tahu dekat bawah ke dekat belah atas, cuma dia bagi pada kita fungsi. So kita tengok fungsi. So yang kita ada 3X tambah KY sama dengan 8. So kita tinggalkan KY sama dengan negatif 3X tambah 8.
Okey, so K ni ialah pemala. Cari nilai K, dia minta kita cari nilai K, seterusnya hitung pintasan X. Maksudnya kita kena ada persamaan lah. Kita kena ada persamaan dekat sini. So kecerunan dia kita dah ada. Kecerunan, kita cari kecerunan PQ dulu. PQ sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So X1 Y1, X2 Y2. So kita masukkanlah negatif 3 tolak 6, okey, per dengan 5 tolak 1. So pelajar akan dapat, so cikgu selesai sini negatif 9 tolak jadi tambah. So kita akan dapat negatif 9 per 6. So cikgu kecilkan negatif 3 per 2. 3 kali 3, 3 kali 2. So negatif 3 per 2. So kalau kita tengok dekat sini, okey, kita rujuk pada persamaan semula. Ni persamaan ni. Okey, so ni adalah kecerunan dia lah. So sepatutnya kecerunan dia 3 per 2. So kita boleh tulis macam ni, negatif 3 X per K lah, tambah dengan 8 per dengan K. So K ni ialah 2. Okey, pelajar faham tak faham pelajar pause dulu. So cikgu dapat K tu ialah 2. Soalan dia tanya K So K sama dengan 2. Okey, seterusnya cari pintasan X. Nak cari pintasan X senang je lah kan. So Y dia sama dengan 0 lah. 2X tambah dengan 8. So K tu kita dapat 2, 8 per 2. So dapat 4 lah kat sini, negatif 3 per 2. X tambah dengan 4. So ni kita ada persamaan. Okey, nak cari pintasan X, Y dia mesti sama dengan 0 pelajar Okey, pintasan X. So cikgu tulis sini pintasan X. So Y dia mesti sama dengan 0 lah. Okey, pintasan X, Y sama dengan 0. So kita just masukkan sajalah. 0 sama dengan negatif 3 per 2X tambah 8. So bawa pergi sebelah, 3 per 2X tambah 8. So X sama, cikgu ni laju sangat ni. Okey, so macam mana nak cari nilai X? Darab silang lah. 2 darab dengan 8, so 16. 16 bahagi dengan 3. Okey, X tu 16 per 3. So boleh kecilkan lagi tak? 16 per 3 tak boleh dah, ni kecil 16 per 3. So 16 per 3. So boleh kecilkan. So tak boleh tak boleh. 16 per 3 juga. So pintasan X dia 16 per 3. So settle untuk soalan ni. Mudah kan? Pelajar just kena faham dulu situasi dia dan pelajar cubalah. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni adalah soalan locus soalan locus. So locus ni pelajar boleh rujuk video 2 minit cikgu. Okey, locus 2 minit cikgu Abdullah. Pelajar fahamkan dekat situ. So automatik pelajar boleh jawab soalan ni. Mudah sangat-sangat ni. Okey, so cikgu pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, soalan yang terakhir pada graf di ruang jawapan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So kita ada 3 ketaksamaan. So kita ada yang pertama, ni nombor 1 lah, Y lebih besar atau sama dengan negatif X. So kita tahu yang ni sebenarnya Y sama dengan negatif X. Maksudnya Y1, X tu negatif 1. So ni garisan dia. Ni yang pertama. Okey, dia lebih besar. So lebih besar mesti pelajar lurik belah atas. Ni poin yang pertama lah. Okey, yang kedua cikgu nak buat yang ni, yang kedua lebih kecil. So lebih kecil ni graf dia dah ada dah. Lebih kecil mesti belah bawah. So automatik belah bawah. So settle untuk yang kedua. So yang ketiga, Y lebih kecil daripada 6. So Y6 tu dekat mana? Adakah yang dekat sini? Okey, so ni adalah garisan dia. Kita tengok garisan.
Y sama dengan 6 tolak dengan 2X. So kalau kita masukkan X tu kosong, okey, X kosong macam ni kan, X kosong. So automatik pelajar akan dapat Y dia sama dengan 6. X ni kosong, so Y dia 6. So 6 tu kat sini, X kosong Y 6 kat sini lah. Okey, cuma dia dekat sini dia tak ada tanda sama macam tu. Okey, dia tak ada So bila tak ada, garisan dia mesti putus. So cikgu buat warna merah clear sikit. So garisan putus. So jawapan dia lebih kecil bawah. So lorek kat sini. So jawapan ni semua pelajar jangan tak lorek sampai bawah pula. So yang atas ni kita boleh padam lah, yang ni kita boleh padam. Okey, ni adalah jawapan dia. Okey, so settle untuk hari ni. Diharap video cikgu membantu. Assalamualaikum.